Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, kita kena raikan guys kes ni. Sebab apa? Untuk julung-julung kalinya dengan orang kata apa? Kenyataan yang sangat-sangat membanggakan. Lelaki menang. Yeah. Okay guys, kita nak cakap pasal kes Johnny Depp kan. Orang duk request kat Acap, cakap lah pasal Johnny Depp punya kes. Acap ni sebenarnya susah nak bercakap pasal kes-kes mahkamah ni sebab banyak benda nak kena baca. Tapi tak apa, sebabkan kemenangan lelaki, kita akan kupas lepas ni macam mana bermulanya kisah pasal Johnny Depp ni, dekat mana starting point, dekat mana twist point dan dekat mana dia punya victory point. Okay, jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita jumpa sekejap lagi. Kita line intro dulu. Let's roll it. Okay guys, so hari ni kita nak cerita tentang kes penceraian pelakon Hollywood terkenal dengan watak Jack Sparrow dalam filem Pirates of the Caribbean. Macam Acah cakap tadi lah, Johnny Depp dengan isterinya iaitu Amber Heard baru-baru ni telah pun mencetuskan pelbagai spekulasi dan juga kontroversi. Dikatakan pada peringkat awal kes tersebut datang puncanya daripada tindakan Johnny Depp yang melakukan penderaan fizikal dan mental terhadap Amber. Tapi lepas je berlakunya sidang mahkamah, sidang ini, sidang itu, sekali lagi perbicaraan mereka ni viral selepas perbicaraan semula ini berjalan dan mengandungi beberapa bukti-bukti yang baru yang mengatakan ada twist dalam cerita ni guys. Sebab apa? Dekat dalam cerita ni rupa-rupanya Johnny Depp ni yang kena dera, bukan Amber. Jom kita selami sikit ceritanya dari mula hingga ke sudah. Okay guys, Acah rasa semua orang kenal si Johnny Depp ni, okay? Alright, nama sebenar dia John Christopher Depp. Okay, dia ni pernah berkahwin dulu sebenarnya. So dia dengan Amber ni bukan perkahwinan pertama lah. Alright, so selepas hubungan Depp dengan isteri pertama beliau iaitu Vanessa Paradis ni berakhir, Depp ada orang kata cuba try masuk line lah dan dia berkenalan dengan seorang pelakon pada waktu itu which is Amber lah. And diorang berdua ni mula rapat setelah terlibat sama dalam penggambaran dram Diaries pada tahun 2011. So bila dah sweet-sweet, dah bercinta, dah berkenalan apa semua, diorang pun start lah jalankan hubungan bersama dan akhirnya berkahwin secara tertutup di Los Angeles pada Februari 2015. Hubungan diorang ni memang nampak normal, nampak bahagia sama macam pasangan-pasangan Hollywood yang lain. Tapi guys, waktu diorang ni orang kata apa, dihypekan oleh akhbar sebagai pasangan apa semua kan, tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Setahun kemudian Amber ni telah pun memfailkan perceraian ke atas Depp atas kes keganasan rumah tangga. Pelik kan? Dan dia juga turut mendakwa bahawa Depp telah melakukan penderaan fizikal dan mental terhadapnya semasa Depp berada dalam pengaruh dadah dan juga alkohol. So bila dah dapat kes ni, waktu tu Depp ni tengah top tau. Memang dia tengah orang kata dalam Pirates of Caribbean dia lah. And bila dah jadi benda ni, dah tak boleh buat apa sebab hal tersebut telah menyebabkan hakim mengeluarkan arahan kepada Depp untuk dijatuhkan hukuman penahanan sementara pada waktu tersebut. So guys, waktu tu Johnny Depp ni memang dah terkesan sebenarnya dengan isu penceraian dia dengan Amber. Baru filing tau waktu tu. And dia punya kesan tu bukan biasa-biasa lah, bukan kecil-kecil lah. Tambahan pula selepas Depp punya berita yang katanya mencederakan Amber ni tersebar, beberapa tawaran serta watak-watak yang pada waktu tu sedang disandang oleh Depp telah dihentikan serta-merta. And yang paling sedih sekali guys, waktu tu dia baru sahaja habis penggambaran bersama dengan franchise Fantastic Beasts yang kedua, dan antara watak yang terpaksa dia lepaskan ataupun dihentikan adalah watak dia sebagai Dumbledore pada Fantastic Beasts yang ketiga. Member dah ada planning dah nak buat nombor 3, kena terminate sebab kes ni. Kesan dia lah, kesan dia. And bukan itu saja guys, ada dua juga upcoming project untuk filem Pirates of Caribbean juga telah menggugurkan nama Depp pada waktu tu. Dan satu lagi temu janji untuk satu filem besar juga telah dibatalkan yang melibatkan Johnny Depp dan juga franchise Jumanji guys.
Yang ini pedih. Kalaulah Johnny Depp ni ada dekat Jumanji 3 tu, kau bayangkan dia berlakon dengan The Rock, dengan Kevin Hart, mesti best kan? Tapi nak buat macam mana? Biasalah guys, bila benda-benda macam ni terjadi, nak Johnny Depp pula memang sensasi. Waktu tu akhbar-akhbar memang kebanyakannya memang mengambil kesempatan. Okey, cerita dia, Johnny Depp ni starting dapat termination yang banyak-banyak ni bermula daripada sebuah akhbar. Nama akhbar tu The Sun. Dia ada mengeluarkan kenyataan bahawa Depp ni adalah merupakan seorang lelaki yang tak guna, seorang kaki pukul, kaki mabuk, kaki dadah, dan dia tak layak mendapat apa kemasyhuran yang dia ada dekat Hollywood disebabkan perangai dia yang teruk. Waktu tu dia memang follow up kes Amber dengan Depp ni, kononnya lah, dan dia memang condemn Depp ni cukup-cukup lah. Pada waktu tu bila si Depp ni dapat berita macam tu, dia dah lah kena kecam kan. Dapat pula berita waktu tu macam tu, dia pun sebenarnya ada fight balik. Dia cuba mengeluarkan waktu tu saman fitnah kepada akhbar tersebut, tapi nak jadikan cerita, dia gagal guys. Dia telah pun tewas kerana pada waktu tu kekurangan bukti dan juga kesaksian, dan mengakibatkan keadilan tu tak berpihak untuk diri dia sendiri. Hampir 3 tahun juga guys waktu tu Depp ni terpaksa menerima kecaman-kecaman teruk daripada media, production, peminat khususnya, dan akhirnya selepas dia ni orang kata apa, try untuk fight balik untuk bersihkan nama dia, satu kes telah pun dibuka oleh Johnny kepada mahkamah setelah dia memfailkan saman kepada bekas isterinya sebanyak 50 juta USD pada tahun 2019. Okey, perbicaraan ni bermula pada awal tahun 2020 dan sepatutnya disambung pada tahun 2021 November tak silap acap, tetapi terpaksa ditangguhkan akibat COVID-19 ni semua, dan persidangan itu bermula semula pada tahun ini 2022, dan itulah titik permulaan di mana Johnny berjaya untuk membersihkan namanya seperti mana yang kita nampak dekat dalam akhbar, media dan segalanya pada hari ini. Okey guys, benda yang pertama sekali Johnny dibuat, of course, dia akan cari apa kekurangan dia pada kes yang terdahulu untuk dia menang pada kes kali ini. First thing first, dia mencari semula beberapa bukti dan kesaksian yang boleh mengatakan bahawa Amber ni yang sebenarnya yang telah pun mencederakan Depp ni sejak dari awal. Tapi guys, kalau korang nak tahu, si Amber ni bukan biasa-biasa. Oh, dia punya permainan minda, dia punya pelakonan memang hebat. Sebab acap ada perasan dekat satu kenyataan dia dekat Washington Post ni. Kalau kau nak tahu, Amber ni merupakan seorang duta hak wanita bagi American Civil Liberties Union. Dia ada keluarkan satu statement ni. Dia kata bahawa diri dia ni menyokong mana-mana wanita yang sedang mengalami keganasan rumah tangga untuk bersuara dan juga cuba untuk melawan semula apa yang mereka sedang lalui sekarang. Walaupun lah dia orang kata statement tu tak adalah menujukan kepada Depp, nama Depp tak langsung disebut, dia tak ada cakap pasal suami ke whatever is it. Tapi kalau kau perhalusi dia punya kenyataan tu one by one words kan, kenyataan tu memang sah-sah ditujukan kepada diri Johnny. Disebabkan statement tu lah guys, Johnny ni dipecat dari franchise Pirates of Caribbean. Dia dapat call lah. Aku pun tak tahulah Pirates Caribbean ni punya management macam mana kan. Orang tu dah berapa banyak berjasa, tiba-tiba dengan satu statement dia kita minat ni kawan ni kan. Dan pada waktu tu disebabkan Johnny Depp ni, dia kata dia sayang tau franchise Pirates Caribbean ni. Dia tak tahan dengan Amber ni. Dia pun apa lagi, dia buka satu fail saman, dan itu adalah fail saman yang pertama untuk kes dia dan juga Amber Heard ni guys. So guys, lepas dia Amber ni dapat tahu yang Johnny Depp ni saman dia dan mengatakan bahawa dia yang sebenarnya pergi cederakan Johnny Depp, dia pun tak puas hati lah. Dia pun keluarkan satu lagi saman fitnah yang mengatakan Johnny Depp tu yang sebenarnya yang cederakan dia pada tahun 2012 dengan merujuk bahawa Johnny Depp adalah monster ataupun raksasa lah dalam 300 lebih muka surat filing guys pada waktu tu. Uish, dia punya laporan statement bukan macam-macam lah, bukan biasa-biasa lah, yang bukan-bukan. And Amber juga ada menunjukkan gambar diri dia yang kononnya cedera dipukul kepada pihak polis. Tetapi guys, selepas tuduhan itu disiasat, tuduhan tersebut digugurkan apabila pihak polis mendapati tiada langsung sebarang bahan bukti yang berkaitan dengan statement Amber. Gambar tersebut ditemui di tempat kejadian. Contohlah aku bagi, Amber cakap dia kena sebat kat sini pakai setrika. Tapi bila polis sampai dekat rumah tu,
tak ada serika langsung. Macam itulah lebih kurang. So senang cerita waktu tu si Amber ni punya percubaan terhadap Johnny Depp, aku tak cakap gagal, cuma dia punya pertuduhan tu digugurkan. Tapi kes ni sedang berjalan sebab tuduhan Depp kepada Amber ni masih lagi berjalan. So Amber tak nak kena bagi kerjasama untuk menjalankan kes ni. So maknanya dia tak boleh belah lah. Kalau dia belah nampaklah dia salah. Okay guys, another thing, terdapat rakaman suara yang viral dekat internet. Yang ini hot guys. Dekat TikTok tak silap acap kan. Kat TikTok ada benda ni. Dekat Twitter pun korang boleh perasan ataupun voice ni kau boleh dengar sendiri. Dalam rakaman tersebut, Amber telah pun meluahkan bahawa hubungan mereka ni dalam keadaan yang tak selamat dan tak sefahaman antara satu sama lain. And Amber dekat dalam rakaman tu juga ada mengatakan bahawa Depp ni kerap meninggalkan dia setiap kali diorang ni berbalah, dan Depp selalu macam asingkan diri dia and selalu pergilah saat si Amber ni perlukan dia. Senang cerita, si Johnny Depp ni kalau kau dengar dalam audio tu, dia ni memang malas nak gaduh punya orang. Orang tu start menengking, orang tu start bising-bising, dia belah. Dia malas nak layan perempuan ni, gila perempuan ni. Dia macam tu dia belah. Tapi lama kelamaan guys, aku rasa benda ni mungkin yalah nak tunjuk keadilan kan. Kalau kau dengar rakaman suara tersebut, kat situ jelas kau boleh dengar yang Amber ni memang suara dia high pitch je. Kau faham tak maksudnya? Kat situ kita boleh rumuskan bahawa bagi aku Amber ni bagan dia bagan, dia selalu bising-bising, marah-marah, bebel-bebel dekat si Johnny ni. Itu boleh menjadikan salah satu punca keretakan rumah tangga mereka, yang di mana setiap kali je si Amber ni marah, dia mental, dia akan melakukan sesuatu untuk mencederakan si Johnny Depp ni. Senang cerita, dia bertindak kasar lah terhadap Johnny Depp. Tapi guys, benda tu tak boleh nak menunjukkan apa-apalah sebab dia just audio. Menurut peguam si siapa tu, Amber Heard tu, it just an audio, it maybe not her, dia kata macam tu lah. Tapi kalau korang nak tahu dia punya perangai ni macam mana, kalau kau tengok drama dekat Astro tu, ada satu drama yang lebih kurang kes ni cerita Emma Mak Embong dengan Fikri tu, lebih kurang macam tu. Okay. Untuk yang next one ni, selepas audio tu viral, dapat penafian pengawal peribadi kepada Depp muncul sebagai salah seorang saksi penting dalam kes ni. Nama pengawal tu Sean Batt. Sean Batt ni dia kata dia mendedahkan. Ini memang eksklusif gila bila Sean Batt ni punya statement ni keluar, Amber Heard tu sampai menangis-nangis. Kau bayangkan, punyalah takut perempuan tu. Okay, Sean Batt ni ada mendedahkan kepada mahkamah bahawa Depp pernah beberapa kali dipukul, bukan memukul tetapi dipukul oleh bekas isterinya sehingga meninggalkan beberapa kesan lebam dan bengkak pada tubuh Depp semenjak dari awal perkahwinan mereka lagi. Bila statement ni keluar, satu mahkamah diamat. Sebab diorang ingat, diorang ni bergaduh start tengah-tengah. Tak, dia start daripada awal perkahwinan. Okey, kejadian tersebut pernah juga sendirinya disaksi oleh Sean Batt ketika mereka dalam perjalanan ke Malaysia menaiki kereta api mewah Orient Express untuk berbulan madu dekat Koh Diang. Ya, Koh Diang tu tipu je. Tapi apa ni, pasal dia naik kereta api tu, si Sean Batt ni pernah nampak sendirilah. That's why benda ni tak pernah dibangkitkan oleh Depp, tak pernah dibangkitkan oleh si Amber Heard ni. Dia terperanjat tau sebab Depp panggil Sean Batt ni. Sebab Sean Batt dengan Depp ni, tak silap acap, dia orang dah almost 2 tahun dah tak bekerja sama, sebabkan benda-benda macam ni lah. Tapi bila si Johnny Depp ni jumpa Sean Batt ni kata okey lah, aku tolong kau lah kan, why not kan. So dibawa ni, masa Sean Batt ni masuk ke dalam mahkamah, si Amber Heard ni dah terdiam lah, memang dah hidup lah senang cerita. So guys, pelbagai bukti telah pun dikeluarkan, pelbagai statement telah pun dinyatakan dan juga pelbagai kesaksian telah pun dikeluarkan daripada semua corong-corong rakan artis, PA, pengawal keselamatan apa semua. Yang tinggal sekarang satu je, kenyataan Depp sendiri. Sebab melalui proses mahkamah tu, Depp ni hanya ditanya, disoal dan perlu menjawab pertanyaan ataupun soalan tersebut sahajalah. Tapi Depp ni belum diberi ruang untuk menyatakan sendiri kenyataan dia sendiri. Okay guys, dalam satu kenyataan lain, Depp pernah mengakui bahawa diri dia sering menjadi mangsa keganasan Amber.
Depp mengatakan bahawa Amber sering memukulnya dan pernah guys dia baling botol kaca ke arah muka Johnny Depp sehingga melibatkan luka dan juga lebam. Malah yang paling dahsyat sekali, Amber ni pernah mencucuk rokok dekat bahagian pipi bekas suaminya itu. Kau bayangkan? Macam tu lah lebih kurang kan. Tindakan agresif tersebut juga telah mengakibatkan jari tengah Johnny pernah putus semasa berlakunya pergelutan bersama dengan Amber Heard. Yang ini kelakar sebenarnya. Acak ada baca satu artikel lah yang diorang ni bergaduh, bergelut apa semua. Si Johnny Depp ni memang satu kurang ajar juga kan. Dia suka bila bergaduh kan, fuck your ass, shut your fucking mouth. Macam tu lah lebih kurang. Dia pun keluar jari tengah. Member mental ada bergelut dia hilang jari tengah. Macam ada keluar sekarang. Dah tinggal separuh. Tak pasal-pasal. So bila benda-benda macam ni, bukti-bukti besar pun dah dikeluarkan, Johnny Depp pun dah bersuara tentang apa yang jadi. Berlakulah satu konklusi yang sepatutnya berlaku pada April tahun 2022, tetapi sekali lagi ditangguhkan atas request peguam Amber Heard pada waktu tu. Okay guys, dalam sisi yang lain, satu lagi lah bagi aku satu statement yang agak menyokong lah kepada kemenangan si Johnny Depp ni adalah statement daripada bekas isteri Depp sendiri, which is Vanessa Paradis, dan juga anak perempuannya yang katanya turut tampil menyatakan kenyataan dan memberikan sokongan kepada Johnny. Menurut mereka, Johnny ni selama dia berkahwin dengan Vanessa, dia tak pernah langsung touch muka orang ni, touch badan, apatah lagi nak melakukan penderaan secara fizikal maupun mental. Vanessa juga ada menulis surat kepada TMZ yang mana dia membuat penjelasan supaya orang ramai melihat semula secara keseluruhan tentang isu Amber dan juga Depp, dan dia juga bertegas bahawa dia terlalu kenal Johnny Depp dan perangai dia. Dia kalau marah, dia akan keluar. Dia kalau marah, dia akan diam. Dia tidak pernah memukul saya walaupun sekali. Kami bercerai atas isu fahaman, bukan atas isu keganasan. Nampak? Ex-wife dia pun dah cakap Depp tu macam tu. Si Amber ni memang nak kena ni. So guys, pusing punya pusing, tambah punya tambah, sudah pun sampai ke bulan Mei. Pertengahan bulan Mei, tak silap Acap, waktu 10 ke 11 Mei, lebih kurang macam tu lah. Satu perbicaraan telah pun bermula semula. Ketika waktu tu Amber Heard diberi peluang untuk melakukan statement dia, membicarakan, membentangkan dia punya statement pada waktu tu. Kau boleh tengok kat Twitter orang duk nganjing pasal dia nangis-nangis, dia cerita apa semua. Johnny Depp tu macam tu je mat dekat tepi tu. And sebab apa dia buat macam tu? Sebab Johnny Depp selepas je habis si Amber Heard ni bercakap, Depp ni ada mengemukakan beberapa bukti rakaman audio yang mengandungi rakaman suara Amber. Johnny Depp ni setiap kali datang ke mahkamah bawa bukti mat. Dia bukan datang untuk dengar apa-apa. Dia datang bawa bukti. 10 kali turun mahkamah, 10 kali bukti lah dia nak present dekat hakim tu. Perkara tersebut telah pun mencuri perhatian orang ramai pada waktu tu guys. Menerusi audio tersebut, kedengaran jelas yang Amber mengakui bahawa diri dia memang memukul Johnny di muka dan bukannya tumbuk seperti yang dikatakan. Kat sini ada miss statement sikit lah. Sebab Johnny kata dia tumbuk, dia kena tumbuk, tapi sebenarnya dia dipukul lah, macam tu lah. Aku pun tak beberapa nak detail lah apa sebenarnya, tapi lebih kurang gitulah. Disebabkan tak nak mengalah punya pasal, si Amber ni tiba-tiba guys pada waktu tu dia tinggikan suara dengan mengatakan yang Johnny ni bertindak like a child. Dia kata macam tu. Dekat mahkamah tu lah, dia kata dia ni macam budak-budak. Tiba-tiba kan, mana tak orang macam kau kenapa marah ke, kalah ke, waktu tu lah. So disebabkan Johnny Depp ni bawa lagi bukti baru, persidangan tu terpaksalah dilanjutkan selama beberapa minggu guys. So selepas beberapa minggu perbicaraan kes saman fitnah Depp kepada Amber ni berlangsung, juri yang bersidang di Mahkamah Sirkuit di Fairfax County telah pun mendapati Amber Heard membuat fitnah mengenai semua dakwaan terhadap Depp. Kita perolehi kemenangan yang pertama. Okey, pada waktu tu 7 juri yang mendengar perbicaraan itu daripada awal sehingga kini mendapati bahawa artikel yang ditulis oleh Amber pada tahun 2018 mengenai dakwaan keganasan seksual adalah fitnah semata-mata dan ada berunsur niat jahat terhadap bekas suami dia pada waktu tu.
Johnny Depp dibayar ganti rugi sebanyak 15 juta lebih kurang bersamaan dengan RM65.7 juta. Oh, banyak kaya mat. 6 tahun punya tak payah kerja dapat terus menang punya pasal lah. Fitnah. Nampak tak fitnah punya efek kan? Okey, bagaimanapun mahkamah memutuskan jumlah itu perlu dikurangkan selari dengan diorang punya law dekat negara itulah. Pada waktu tu diorang punya ni dia dapat diskaun sikit lah. Kau tengok Amber Heard ni punya lelemak dah dapat denda, diminta diskaun pula tu. And Johnny bagi Johnny bagi diskaun bukan sikit-sikit. Dia kata tak apalah, aku nak 10.35 juta je lah. Kira-kira lebih kurang 45 juta lah. Cukup le aku nak beli ladang pisang dengan rumah sebiji. Tak, untuk aku tipu. Selari dengan had punitif yang dibenarkan undang-undang dekat negara tersebut. Dia bagi diskaun disebabkan terlalu tinggi kan. Dia minta tapi terlalu tinggi, so dia minta diskaun. Tapi Johnny kata itu adalah the minimum yang dia boleh bagi dekat Amber Heard tu. So dekat sini kita boleh cakap bahawa fitnah ni bukan sikit-sikit guys. Nak melibatkan rumah tangga ni kan. Aku bukan nak cakap pasal isu laki perempuan lah, tapi keganasan ni tak melibatkan jantina. Keganasan ni juga tak memilih siapa yang perlu lalui. Apa yang kita boleh cakap kat sini, kalau dah buat tu mengaku je lah. Ketidak 6 tahun memang punya nama tercalar, nama orang ni buruk, tak pasal-pasal nama orang ni dikeluarkan oleh filem. Dia ni bintang. Dua-dua ni bintang kan. Sampai sini je lah. Takut cakap banyak nanti marah. Okay guys, Acak rasa sampai sini saja rangkuman kisah daripada awal Johnny Depp bersama dengan bekas isteri dia, which is Amber Heard. Dan akhirnya kita dapat, orang kata apa? Orang kata selalu apa? Kebenaran selalu menang. Gitu. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. I see you when I see you. Kalau korang ada komen mengenai kes ni, korang mungkin ada follow daripada awal sampai habis, Acap ada tertinggal point ke apa, boleh drop dekat komen. Okay, watch out dulu. Assalamualaikum. Bye. Jangan fitnah. Gitu tiba.